Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nurul Airi Hajirani. Dan saya Dengku Kamaliah, Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. PMKS perlu memanfaatkan digitalisasi dan perniagaan dalam talian. RB memainkan peranan dalam mempromosi budaya dan tarikan unik negara Brunei Darussalam kepada dunia selama hampir 5 dekad. Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei ABDB mengadakan majlis tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis tahlil diadakan pagi tadi di Kubah Makam Diraja. Hadir yang berhormat Pehen Datuk Lala Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Juga hadir Major Jeneral Datuk Paduka Seri Haji Muhammad Hazaimi bin Bul Hasan, Pemerintah ABDB. Majlis diadakan sempena sambutan Hari Ulang Tahun ABDB ke-62. Hampir 5 dekad syarikat penerbangan Diraja Brunei RB telah mempromosi budaya dan tarikan unik negara Brunei Darussalam kepada dunia. Peningkatan keahlian Royal Skies dari lebih 6,000 kepada lebih 200,000 ahli menjadi bukti faedah program tersebut kepada pelanggannya. Ia antara pencapaian RB terhadap sokongan berterusan pelanggan dan rakan-rakan. Sempena meraihkan pencapaian tersebut, RB mengadakan sambutan ulang tahun ke-48-nya dan ulang tahun ke-20 program Royal Skies. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan selaku pengerusi RB. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku Timbalan Pengerusi RB. RB memainkan peranan penting dalam memudahkan aktiviti dagangan dan perniagaan melalui perkhidmatan kargo yang menghubungkan para peniaga di Brunei dengan pasaran global produk-produk import dan ekspor. RB juga memperkenalkan menu baharu bagi kelas ekonomi dan bisnes bermula 1 Jun nanti. Bagi meraihkan ulang tahun penerbangannya, RB dengan Jabatan Pelancongan Brunei dan beberapa pengendali pelancongan melancarkan muka surat Discover Brunei dalam flyrb.com. Literasi digital dan pembangunan kemahiran adalah penting dalam memperkasa rakyat. Di bawah Plan Induk Ekonomi Digital 2025, negara Brunei Darussalam sedang menuju ke arah masyarakat digital dan siaga masa depan. Untuk mencapai matlamat tersebut, perlunya melengkapkan rakyat dengan pengetahuan dan kemahiran untuk memanfaatkan teknologi dengan berkesan. Perkara itu terkandung dalam Perutusan Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi sempena Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Bermaklumat Sedunia. Menurut Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, negara Brunei Darussalam juga menggalakkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS
untuk beralih ke digitalisasi dan perniagaan secara dalam talian. Antara inisiatif tersebut termasuk usaha AITI untuk menawarkan skim pembiayaan bersama yang digelar The Productivity and Efficiency Joint Funding for Digital Adoption, penjana bagi perusahaan meningkatkan produktiviti mereka. Hari Telekomunikasi dan Masyarakat Bermaklumat Sedunia disambut pada setiap 17 Mei untuk meningkatkan kesedaran tentang kemungkinan besar yang boleh dibawa oleh teknologi maklumat dan komunikasi ICT serta internet kepada masyarakat dan ekonomi di seluruh dunia. Tema tahun ini ialah Empowering the Least Developed Countries Through Information and Communication Technologies. Pusat Dakwah Islamiah melalui bahagian pengembangan dakwah pagi tadi mengadakan Majlis Ramah Mesra Hari Raya Aidilfitri bersama mu'alaf di daerah Temburong. Majlis berlangsung di Balai Ibadat Kampung Sibut. Hadir Awang Haji Muhammad Sarudin bin Haji Timbang, Timbalan Setia Usaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Pengisian majlis, bacaan Sayyidul Istighfar, Al-Quran dan intisari ayat. Majlis antara lain bertujuan memberi peluang kepada mu'alaf di kawasan pedalaman untuk sama-sama merasa dan melihat lebih dekat suasana kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Keluarga adalah asas pertama untuk membangun masyarakat yang dapat melahirkan generasi-generasi mampu meninggikan syiar Islam. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Awang Haji Suhaimi bin Haji Gemok, penolong pengarah unit perundangan Islam di Kementerian Hal Ehwal Ugama, dinaikkan pangkat sebagai pengarah hal ehwal syariah di Kementerian Hal Ehwal Ugama mulai 17 April 2023. Belia perlu menjadi tumpuan penerimaan agenda bagi pembangunan Mampan 2030 dan mengubah dunia. Dengan sokongan, komitmen dan minat, para belia akan berjaya dalam membuat perubahan di sebalik banyak ketidakpastian yang mereka hadapi ketika ini. Nilai-nilai itu penting ke arah memacu agenda kebangsaan dan masa depan wawasan Brunei 2035 serta pelaksanaan agenda pembangunan berdaya tahan 2030. Pengiran Hajah Siti Nirmala binti Pengiran Haji Muhammad Setiausaha Tetap Wawasan Jabatan Perdana Menteri dalam ucapannya pada majlis penutupan dan penyampaian sijil bagi dialog Belia Matlamat Pembangunan Mampan berkata, kerjasama semua pihak penting bagi memastikan kejayaan program tersebut melibatkan kerjasama Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan serta sokongan pertubuhan bukan kerajaan. Supporting relevant agencies in data collection. Juga diselajurkan penyampaian sijil dan tanda penghargaan kepada Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, BIBD dan Majlis Belia Brunei. Pada majlis itu juga diumumkan anugerah pemimpin Belia Mampan BIBD. Pemenang akan menerima sumbangan dana bagi melaksanakan projek berimpak. $85 pelajar cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun penilaian sekolah rendah sijil pelajaran Ugama Brunei dan Brunei Cambridge peringkat O tahun 2022 diraikan dalam majlis penyampaian hadiah pelajar cemerlang Mahat Islam Brunei. Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama dalam ucapannya yakin tujuan dan hala tuju pendidikan agama dan Arab melalui kerjasama yang padu daripada Jabatan Pengajian Islam dan sekolah-sekolah Arab sangat jelas untuk melihat hasil pelajar berkualiti, berkemahiran, berakhlak mulia
menepati dan selaras dengan matlamat Wawasan Brunei 2035, rakyat berpendidikan, berkemahiran tinggi dan berjaya. Majlis seumpama ini adalah satu penghargaan dan pengiktirafan kepada para pelajar yang mencapai kejayaan yang cemerlang dalam bidang akademik atas usaha gigih sepanjang tempoh pembelajaran mereka. Berkat usaha dan doa, terutama sekali doa ibu bapa saya. Apa yang saya telah lakukan adalah belajar dengan tekun di sekolah maupun di rumah. Sentiasa memberikan tumpuan ketika belajar. Pembahagian masa juga amat penting untuk pelajar-pelajar. Contohnya, perlu ada masa untuk pembelajaran dan juga untuk meluangkan masa bersama keluarga. Keluarga adalah asas pertama yang untuk membangun masyarakat yang dapat melahirkan generasi-generasi yang mampu meninggikan syiar Islam. Ini kerana Islam memberikan perhatian besar terhadap kehidupan keluarga dengan meletakkan kaedah-kaedah bagi memelihara kehidupan keluarga daripada kehancuran dan ketidakharmonian. Perkara tersebut antara yang dinyatakan oleh Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama semasa Majlis Perasmian Muktamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah 2023 sempena sambutan Hari Keluarga Kebangsaan pagi tadi. Abang Haji Muhammad Seruddin bin Haji Timbang juga berkata setiap individu berkewajipan antaranya mengajar dan mendidik tentang agama kepada seluruh anggota keluarganya serta melindungi keluarga dari sebarang ancaman dan pengaruh negatif. Katanya tema muktamar yang dipilih adalah relevan dalam menyampaikan mesej mengenai kepentingan keharmonian keluarga dan pengukuhan institusi keluarga. Juga hadir Dayang Hajah Nora Syikin binti Haji Johari, Setiausaha Tetap Kemasyarakatan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bertema membina keluarga bahagia bertauladankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muktamar mengetengahkan 4 kertas utama dan 15 kertas kajian dalam pelbagai tajuk berkaitan subtema yang ditetapkan. Diadakan selama 2 hari, muktamar kali ini disertai lebih 200 orang pegawai dan kaki tangan kementerian-kementerian dan institusi pengajian tinggi. Majlis berlangsung di Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan, Kupu SB. Muktamar Antarabangsa Fiqh Al-Usrah 2023 diteruskan dengan pembentangan kertas utama 2 bertajuk Pendidikan dan Kurikulum Keluarga sebagai madrasah utama. Dalam pembentangan, Rais Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB menjelaskan dalam membina sebuah keluarga sakinah, mawaddah warahmah adalah dengan mengikut sunnah Rasulullah bagi mendapatkan keampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, antara perkara yang perlu dijadikan amalan dalam berkeluarga adalah termasuk melazimkan doa keluar rumah, memberi salam kepada ahli keluarga ketika masuk rumah, membiasakan membaca basmalah dalam semua perkara dan solat serta makan bersama. Dr. Haji Adnan menambah, ketidakharmonian dalam keluarga bermula dari penyakit hasad dan ain yang boleh menimbulkan rasa was-was dan rasa malas. Saya takut anak saya tu Sesi perkongsian bersama 2 pemenang anugerah Hari Belia Kebangsaan tahun lalu antara yang dikongsikan semasa taklimat pemberigaan Anugerah Hari Belia Kebangsaan 2023 bersempena sambutan Hari Belia Kebangsaan ke-18. Taklimat pemberigaan diteruskan pagi tadi di bangunan Arkib Negara Brunei Darussalam. Taklimat dihadiri oleh pegawai dan kaki tangan dari Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan jabatan-jabatan di bawahnya serta persatuan-persatuan belia dan sukan. Juga diadakan sesi taklimat pengenalan Anugerah Hari Belia Kebangsaan 2023 dan taklimat tata cara pendaftaran Anugerah Hari Belia Kebangsaan. Laporan Wawasan Brunei 2035 mengongsikan perkembangan pelaksanaan dan pencapaian Wawasan Brunei 2035 bagi tempoh tahun 2015 hingga 2022.
Liga Futsal Brunei memulakan segmen sukan malam ini. Pasukan MSABDB memanfaatkan kelebihan beraksi di tempat sendiri selepas menewaskan Arbisham FC 5-2. Perlawanan berlangsung semalam di Bolgah Garrison, Berakas. MSABDB masing-masing menjaringkan gol pada minit ke-17, 21, 22, 28 dan 29. Dua gol Arbisham FC pula dijaringkan pada minit ke-32 dan 38. Dalam satu lagi perlawanan, Kohar FT menundukkan Street United 4-2.